Selamat sejahtera, nama saya Shiva Ravindran dari kelas BMMP. Nombor matrik saya B0921101148. Sini saya akan membentang pasal pengintegrasian teknologi dalam pendidikan, pengenalan. ICT dapat ditakrifkan sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan untuk memproses, mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan maklumat melalui media elektronik. Pelbagai kebaikan yang dapat diperoleh daripada penggunaan teknologi ini seperti menjimatkan masa, menjadikan pengajaran lebih menarik, memudahkan pencarian maklumat, melahirkan generasi yang celik IT, meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang teknologi dan sebagainya. Tambahan lagi, teknologi dalam pendidikan bukan lagi isu yang baru untuk diperkatakan. Pengajaran berasaskan teknologi seperti komputer, kalkulator, saintifik dan perisian-perisian terbaru. Selamat sejahtera, nama saya Vignesh Ganesan dan saya daripada BMMP dan nombor matrik saya ialah B0921104440. Jadi saya nak bentangkan pasal bahagian saya iaitu kepentingan teknologi dalam pendidikan. Jadi teknologi ini mempunyai banyak kepentingan dan kebaikan dalam bidang pendidikan dan antaranya ialah teknologi dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Ini kerana penggunaan ICT dapat membantu pencara untuk membuat persiapan pengajaran dengan lebih cepat dan mudah serta berkesan. Hal ini demikian kerana kemudahan teknologi dapat memudahkan pencarian maklumat berkaitan topik pembelajaran yang diperlukan oleh pengajar untuk diajar di dalam kelas. Selain itu, pensyarah juga dapat menyampaikan PDP dengan lebih berkesan kerana melalui penggunaan ICT sebagai alat bantu mengajar. Pensyarah boleh menggunakan PowerPoint, video, flash, visual dan sebagainya ketika proses PDP. Kepentingan seterusnya ialah teknologi juga dapat menjimatkan masa pencarian maklumat kita, iaitu penggunaan teknologi dalam PDP juga boleh menjimatkan masa seseorang pensyarah dan pelajar untuk mendapatkan apa-apa maklumat berkaitan dengan topik pembelajaran yang telah dibelajar. Hal ini demikian kerana melalui kemudahan internet, guru dan pelajar boleh membuat pencarian di hujung jari sahaja dan maklumat tersebut akan terpapar pada skrin komputer atau apa-apa kemudahan teknologi pintar lain yang terdapat dalam zaman sekarang. Yang seterusnya ialah teknologi dapat meningkatkan kemahiran pensyarah dan pelajar. Ini kerana penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pelajaran dapat membantu pensyarah dan pelajar meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi kini kerana mereka akan diberikan pendedahan terhadap pelbagai alatan teknologi iaitu komputer, LCD, CD, pendrive, perisai internet dan sebagainya. Selain itu juga, pensyarah dan pelajar dapat menambahkan pengetahuan mengenai sistem ICT melalui PDP yang sedang berlangsung. Itu sahaja untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri bin Azlan dan saya akan terangkan tentang apakah kaitan IR 5.0 dengan pendidikan. Seperti yang mana kita tahu, IR yang terkini ialah IR 5.0. IR 5.0 ini adalah merujuk kepada manusia yang bekerja dengan robot dan mesin pintar, membolehkan manusia bekerja dengan lebih pantas dan lebih cekap dengan memanfaatkan teknologi canggih. Dengan industri 5.0 ini, pengeluar boleh mengurangkan kos, membangunkan sistem yang menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui dan menghapuskan sisa. So, apakah kaitan IR 5.0 dengan pendidikan? Dengan munculnya IR baru pada setiap era, maka muncul cara dan capaian yang baru untuk pendidikan. Pendidikan 5.0 bermula dengan manusia, bukan teknologi. Tujuannya merujuk secara eksplisit kepada hasil khusus yang perlu dicapai oleh manusia, pengalaman pada pembelajaran tertentu dan hasil pembelajaran. Ia bukan tentang menyediakan setiap pelajar dengan komputer riba atau tablet. Ia bukan tentang menambah baik infrastruktur dan ketersambungan.
ia bukan tentang membangunkan alat dan platform digital. Sebaliknya, ia adalah mengenai menyediakan individu yang kuat dari segi intelek, sosial dan emosi, mementingkan kesihatan dan perkembangan peribadi mereka. Dalam Pendidikan 5.0 menekankan bahawa menyediakan pelajar untuk pembelajaran sepanjang hayat, memastikan tawaran pendidikan membangunkan keupayaan dan kesediaan pelajar untuk melibatkan diri dalam pembelajaran berterusan sepanjang hayat profesional mereka. Dia juga meletakkan kualiti pelajar sebagai pusat pendidikan, mengenal pasti kemahiran dan peranan yang paling baik dipenuhi oleh pelajar tersebut. Sekian. Assalamualaikum, saya Muhammad Farhan bin Ismail. Saya ingin menerangkan tentang kebaikan dan keburukan teknologi dalam konteks pendidikan. Untuk kebaikan teknologi, yang pertama adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyeronokkan. Kerana dengan adanya teknologi dalam pendidikan, guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja. Bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Selain itu, teknologi dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. Sebagai contoh, di dalam sesebuah kelas, tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. Justeru itu, penggunaan teknologi mampu membantu pelajar dalam memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan teknologi tersebut. Seterusnya, untuk keburukan teknologi dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, mendorong kepada berlakunya plagiarism. Masalah ini boleh berlaku tanpa disedari oleh seseorang pelajar. Pelajar sekarang suka copy-paste maklumat yang dicari dari internet tanpa menyedari sama ada ia telah melanggar hak-hak pengeluar maklumat tersebut. Masalah ini ditambah buruk dengan wujudnya maklumat yang berlambat dalam internet yang senang diperolehi oleh seseorang pelajar dengan hanya satu klik tanpa diketahui oleh pengeluar maklumat tersebut. Selain itu, memupuk sikap malas dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana dengan adanya teknologi yang canggih, kebanyakan tugas yang memerlukan kemahiran seperti melukis, mengira, menulis telah diselesaikan oleh komputer. Pelajar sekarang akan menjadi lebih malas dan kehilangan kemahiran tertentu dengan meningkatnya kebergantungan kepada komputer. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azam bin Cik Ahmad dan saya akan menerangkan tentang teknologi ICT dalam Islam. Secara dasarnya, pembelajaran ilmu ICT merupakan fardu kifayah selagi mana kita tidak terpesong daripada etika Islam. Islam menerima baik segala penemuan dan rekaan manusia yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia dan kesejahteraan alam. Apa saja pembaharuan dalam Islam mestilah berasaskan falsafah Islam, iaitu mentauhidkan Allah. Islam menggalakkan umatnya untuk mempelajari ilmu teknologi. Ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 27 yang menceritakan kisah Nabi Nuh yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina sebuah kapal ataupun lebih dikenali sebagai bahtera Nabi Nuh bagi menyelamatkan kaumnya. Teknologi ICT dalam Islam amat diperlukan pada masa kini kerana ianya dapat memudahkan umat Islam untuk beribadah seperti membaca Al-Quran, berselawat, berzikir, mendapatkan arah kiblat, pembayaran zakat secara dalam talian dan banyak lagi. Pembelajaran ilmu ICT haruslah berteraskan kesedaran tauhid dan akidah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Etika-etika Islam berkaitan teknologi ICT adalah tidak merosakkan atau memusnahkan alam, utamakan kepentingan awam, dilaksanakan dengan niat yang baik, tidak membunuh manusia atau bersubahat dan mengutamakan nilai rohaniah. Akhir sekali,
Perkembangan teknologi ICT memberi banyak impak positif ke atas perkembangan bidang ijtihad dalam Islam. Oleh yang demikian, para ulama perlu mendahului atau bersaing bersama cabaran hukum masa kini. Para ulama tidak harus menjauhkan diri dari sains, teknologi dan ICT. Mereka haruslah menjadi contoh dan galakan kepada umat Islam agar menguasai bidang berkenaan. Akhirnya, dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan, kesimpulan adalah kemajuan dan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi maklumat perlu dimanfaatkan sepenuhnya dalam melahirkan masyarakat dan generasi yang berilmu, pengetahuan dan bijak dalam mentadbir negara pada masa akan datang. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa penggunaan komputer pada peringkat pendidikan awal adalah kurang perlu ekoran daripada ketidaksediaan para pelajar menerimanya, namun pandangan seperti ini perlu diperbetulkan agar semua secara keseluruhannya perlu melihat kepentingan penguasaan kemahiran ini pada masa akan datang. Adalah menjadi tanggungjawab institusi pendidikan untuk mendidik masyarakat untuk menjadi pelapis yang benar-benar mentadbir negara dengan baik pada masa akan datang. Oleh yang demikian, pendidikan ini perlu dilaksanakan pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak. Penggunaan komputer dan teknologi maklumat dalam sistem pengajaran dan pembelajaran adalah sesuatu yang perlu bagi menarik minat kanak-kanak ini untuk terus menuntut ilmu tanpa mengira sempadan dan segala halangan yang boleh menghalang mereka daripada menuntut ilmu. Sekian, terima kasih.